pada pagi ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin umuri dunya waddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran setinggi-tinggi dan sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat sama-sama menjalankan majlis ilmu. Dan insya-Allah bagi sesi saya kita akan bersama-sama bertadabbur Al-Quran. Dan alhamdulillah sempena hari Malaysia ni, hari cuti, kebetulan cuti hari Malaysia. Hari ni kan nak boleh. Hari ni cuti hari Malaysia. Kerana kita ada dua peristiwa, iaitu kemerdekaan dan juga hari Malaysia. Yang ini sejarah negara kita yang kita kena ambil tahulah, jangan tak ambil tahu. Kerana dia melibatkan untuk memerdekakan sesebuah negara itu, Islam menuntut untuk sesebuah negara itu merdeka daripada penjajahan. Sebagai orang yang berada di sesebuah negara, menjadi hak mereka untuk bebas daripada penjajahan. Kalau sesebuah negara itu dijajah, maka yang penjajah itu dia berkuasa mutlak pada orang yang dijajah. Waktu kalau kita baca sejarah Malaysia ni, kita tengok macam mana bertukar-tukar penjajah. Penjajah ni bertukar-tukar, suka hati dia. Mula British, lepas tu Jepun, lepas tu British balik, suka hati je. Bila dia kalah, dia tinggalkan negara kita. Lepas tu dia dapat kalahkan balik, dia masuk balik negara kita. Sebab tu kita ni dituntut, dalam Islam kita dituntut untuk memerdekakan negara kita. Jadi orang yang dahulu terkorban dalam memerdekakan negara ini, kalau dari segi pandangan, kalau mereka ini orang Islam, mereka ini orang yang syahid kerana mempertahankan negara. Sebab tu kita kalau ada tuan-tuan ni dulu, ayah ke atuk dulu, orang yang terlibat dengan perang ketika mempertahankan negara, maka orang tersebut dikira sebagai syuhada. Ada orang tanya ni, dia tanya saya, Ustaz, orang dulu kan kadang-kadang semayang ni tak kira, tapi dia mati perang, macam mana Ustaz? Kita nak jawab macam mana? InsyaAllah, kalau ketika itu dia ikhlas, dia nak mempertahankan negara, dia punya niat, dia datang keluar berperang itu untuk mempertahankan negara dia daripada dijajah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Ada orang ni dia mana mayang, askar kita dulu semayang pun tidak, mana boleh kata gitu kan? Kita tak boleh kata gitu. Kita tak boleh menghukum sebegitu. Kadang ada orang ketika perang itu, mungkin di kalangan mereka itu mungkin sempat solat. Jadi ajar solat khauf kan, solat ketika perang. Jadi ketika itulah kita dah tak masuk zaman tu. Tak tahu Haji sampai tak zaman tu. Sampai Haji sampai tak sampai. Merdeka. Sampai merdeka. Lahir merdeka. Lahir merdeka dah. Tu dah. Dah. Saya lahir ada kereta dah. Gitu kan. Nak cerita perubahan zaman tu dia berubah dan kita mengecapi keamanan itu kerana orang-orang yang terdahulu memperjuangkan kemerdekaan negara kita, untuk bebas daripada penjajah. Baik, tu mukadimah lah. Dan hari ni cuti hari Malaysia,
kerana adanya peristiwa penggabungan wilayah-wilayah, wilayah Tanah Melayu, lagi wilayah Sabah, Borneo, wilayah Sarawak, jadilah dia Malaysia. Kalau tak ada gabung, kita ni kekal jadi Tanah Melayu, kereta api Tanah Melayu. Sebab kereta api tu dekat sini ya, jadi Tanah Melayu. Baik. Alhamdulillah hari ni dah macam-macam, ada EPS, ada LRT, ada monorail, macam-macam ada dah hari ni. Baik. Sebab tu kita naklah sentiasa bersyukur itu, bukan kita menyembah manusia, tapi bersyukur itu atas nikmat dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Malaysia ini kata apa? Keamanan. Siapa sangka dulu Syria aman, kaya, mewah, di Syria tu mewah, makan terlebih-lebih. Libya minyak banyak tak habis-habis. Siapa sangka negara yang penuh kekayaan itu akhirnya hari ini jadi apa? Jadi miskin, nak makan susah. Ada satu tempat tu di Syria tu, dia kata makan apa? Makan rumput. Jadi sebab tu kita kena hati-hatilah. Kita jaga negara kita ni. Jaga negara ni supaya negara ni aman. Baik. Sebab tu kalau nak musuh politik ni, janganlah musuh kawan kita itu. Kan tak payah nak apa pun dah musuh politik ni, kita sampai bergaduh-gaduh rugi kita. Tak payah lebih-lebih pun. Sebab tu kadang-kadang sebahagian nasihat saya pada masjid-masjid tu, saya kata kalau ada usaha untuk mempolitikkan masjid, buanglah orang tu keluar. Sebab bila masuk masjid, dia tak dikira parti apa, dia kira kita nak beribadah pada Allah Ta'ala. Kita kalau ada usaha-usaha macam tu, maka kita sekatlah awal-awal. Sebab rumah Allah Ta'ala tempat ibadah, bukan tempat untuk orang berpecah belah. Sebab berlaku di Malaysia ni, solat dua imam, tondang imam tu keluar, pocat imam tu, orang tu ceramah lain sikit, dipocat. Jadi benda-benda ni kita tak nak. Sebab rumah Allah Ta'ala ni bukan tempat untuk itu. Jadi kita harap keamanan itu datang di tempat kita ni. Tempat kita ni, keamanan tu lahir kerana rumah Allah itu bersih daripada perpecahan. Boleh ya? Baik, tu mukadimah tu. Jauh jalan ni, tang Sopang tadi ni. Dia geram tengok orang main basikal, bagi kita main basikal, tengok ada orang main basikal dia nak pergi ceramah, tak apalah, tak adalah kan. Yang cuti. Tak apa, hari ni kita nak berkongsi, kita nak tadabbur Quran hari ni. Baik. Pada pertemuan lepas kita dapat tengok satu rangkap ayat Al-Quran daripada surah Furqan. Kita dapat tengok daripada ayat 60 berapa tu, 63 sampai 77. Ayat itu sekadar ulangan ya. Kita dapat tengok dan kita dapat faham tentang ciri-ciri ibadur rahman. Siapakah dia hamba kepada Tuhan yang Maha Pemurah ini. Kan? Ada banyak ciri-ciri. Dalam tu ada dua doa. Dah hafal doa tu? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Satu lagi, Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Jadi di antara kata-kata ibadur rahman itu yang selalu menyebut doa ini, Rabbana. Doa dalam Quran ni doa yang ma'thur, doa yang makbul. Tuan-tuan bacalah. Tapi ada satu doa, tuan-tuan jumpa dalam surah Sejadah. Tu ada doa juga. Tapi doa tu dibaca oleh al-mujrimun, orang berdosa. Dan dia bukan baca dekat dunia. Dia tak baca dekat dunia, dia baca dekat akhirat. Doa tu dibaca di akhirat. Tahu tak apa doa? Kita baca surah Sejadah kan. Doa tu tak dibaca di dunia, doa tu dibaca di akhirat. Tapi doa tu dibaca oleh orang-orang yang berdosa. Kita pun fikir, lah kita pun berdosa. Kita tapi tanya, apalah baca ke akhirat ustaz? Itu doa orang yang telah pun menyesal. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Tuan-tuan jangan bacalah semayang. Doa tu jangan bacalah solat. Sebab doa itu orang yang menyesal di akhirat.
Sebab apa? Dia dah nampak neraka, dia dah nampak siksaan. Dia kata Rabbana absarna. Lah, aku dah nampak rupa inilah janji Allah Taala berlakunya hari akhirat, hari kiamat. Lepas tu adanya neraka, adanya syurga. Dia dah tengok. Wasami'na, dia dah dengar sangka kala, dia dah dengar orang terlolong dalam neraka, dia dah tengok betapa susahnya, dia dengar, dia tengok keadaan padang mahsyar. Lepas tu dia minta doa, farji'na, pulangkanlah aku balik ke dunia. Farji'na, tuan-tuan, minta apa? Na'mal salihah, supaya kami boleh melakukan amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami telah yakin. Doa tu jangan baca dalam solat. Nanti kan orang belakang tanya, kau ke dunia kau ke akhirat ni? Doa itu doa penyesalan orang yang menyesal. Baik, kita nak baca hari ni surah Al-Fajr. Tuan-tuan buka surah Al-Fajr. Dekat ayat yang mana? Kita nak tengok ayat yang ayat yang ke-15 sampai ayat 30. Panjang sikit lagi ni. Okey, surah Al-Fajr ni juzuk yang ke-30. Muka surat 593 atau 594, cuba tengok. Ini pun ada berkaitan dengan kita punya perbincangan yang lepas juga. Perbincangan kita yang lepas, kita akan tengok. Perbincangan kita yang lepas tu berkaitan dengan ibadur rahman. Kita mencerita bagaimana nak hidup dekat bumi ini, dekat dunia ini dalam keadaan kita sebagai hamba. Muka surat 593 dapat? Betul 593. Juzuk yang ke-30, surah yang ke-89 Al-Fajr. Tuan-tuan buka tengok pada ayat yang ke-15. Hari ni kita nak tengok sampai habis ayat yang ke-30 sampai habis. Saya nak tadabbur dengan tuan-tuan. Baik. Sekarang ni pun program tadabbur Quran pun dah banyak dalam TV kan, ada Quran Time Dr. Fazrul kan. Yes, ada ulang Alhamdulillah, tuan-tuan masa ada, tuan-tuan boleh mengikut pengajian tersebut. Dah jumpa dah tuan-tuan. Dah. Baik, saya baca kemudian tuan-tuan ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ni apa kono ni? Terlebih makan mihun ke? Ayat yang kelima boleh. Ni tersoket bihun cik-cik ni pokono ayat dalam 5 boleh. Ayo. Tengok ayat berapa? Cik. Ayo cik-cik. Okey, baik. Ulang boleh ya. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون
على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا boleh kan? Dakka dakka. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم sedongan jahannam dia bi jahannam bi ada bi bi jahannam sekarang okey yauma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة sekali lagi Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah dia bukan ya ayyuha, dia ayyatuha ayyatuha. Sekali lagi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah rabbiki rabbiki fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Panjang hanya sikit kita baca kerana dia adalah surah yang dalam juzuk 30 surah yang menjadi kebiasaan. Kalau kita solat biasa ni kita cuba baca surah-surah macam ni sebagai bacaan kita dalam solat Baik. Kita tengok makna dulu, makna dalam surah ini. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh, maka adapun manusia itu apabila diuji dengan Tuhannya, diuji oleh Tuhannya, lalu dia memuliakannya,
yakni dengan cara Allah Ta'ala memuliakannya dan Allah Ta'ala bagi dia nikmat. Fayaqulu rabbi akraman, maka dia pun berkata, Tuhan aku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, dan adapun apabila seseorang itu ataupun manusia itu diujinya oleh Tuhannya dengan menyempitkan ke atasnya rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, dia pun berkata Tuhan telah menghina aku. Ahanan. Kalla balla tukrimunal yatim, sesekali tidak, bahkan tidaklah kamu la tukrimunal yatim, kamu tidak memuliakan anak-anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak juga saling mengajak-ngajak antara satu sama lain untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kamu sentiasa nak makan harta warisan, rasa seronok, rasa berahi nak makan harta warisan dengan rasa aklan lamma, dengan makan yang dipanggil apa? Mencampur adukkan perkara yang halal juga dan juga yang haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu menyukai akan harta itu dengan cara sangat-sangat berlebihan. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, sesekali tidak apabila idza dukkatil ard, apabila digoncangkan bumi itu dengan goncang yang sangat dahsyat, sangat kuat. Diulang 2 kali, dakka, diulang 2 kali. Maknanya bukan goncangan yang biasa. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan telah datang akan Tuhanmu dan juga para malaikat berbaris-baris, dalam keadaan berbaris-baris. Saffan saffa, saf ni berbaris-baris. Okay. Sekarang ni imam macam mana nak sebut? Lurus, rapat-rapatkan saf, boleh ke? Lurus dan jarak-jarakkan saf. Sekarang waji'a yauma idzin bi jahannam, dan didatangkan kepada hari itu akan neraka jahannam. Yauma idzin yatadzakkarul insan, pada hari itu manusia menjadi sedar, manusia mula teringat. Yatadzakkaru tu ingat. Wa anna lahu dzikra, dan tetapi bagaimana? Tetapi dia kata, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu sedarlah manusia, tetapi tidak lagi berguna akan kesedaran tersebut. Maknanya sedar tu tidak lagi berguna. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dia berkata alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku. Sama tak tadi yang kita baca tadi? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Sama juga. Rupanya memang Allah Ta'ala merakamkan akan ciri-ciri orang yang bila dihumban masuk dalam neraka ataupun mereka datang pada hari akhirat dalam keadaan rugi, mereka menyesal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dia pun berkata alangkah baiknya kalau aku dapat buat persiapan pada hari ketika aku berada di dunia dulu, hidup aku dulu. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, maka pada hari itu tidak ada azab ataupun tidak ada yang boleh mengazab melainkan hanya azab Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak ada azab yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengikat seperti ikatannya. Tidak ada seorang pun boleh terlepas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, mutmainnah. Mutmainnah ni maknanya orang yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan redha, dengan hati yang redha dan kamu diredai. Mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, lalu masuklah ke dalamnya wahai hamba-hamba aku. Ibadi. Okey, kan kita tengok
wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurga aku. Baik. Dia nak cerita di hujung surah tu ada kalimah ibadi. Bincang yang hari tu kita bincang ibadur rahman. Jadi penting tak menjadi hamba ni sebenarnya? Penting. Dan disebut dalam Quran. Okey, baik cik. Memang disebut dalam Quran betapa pentingnya menjadi seorang hamba. Baik. Kita nak mula pada depan dulu. Dalam surah ini, saya suka bawa surah ini walaupun saya berulang-ulang mengajar di beberapa tempat surah ini, buat tafsir ni kan. Kita tidak jemu membacanya. Kerana dua rangkap yang pertama itu adalah peringatan yang paling besar Allah Ta'ala bagi pada kita. Okey? Apa dia peringatan tu? Dan apabila manusia itu diuji dengan kelebihan, diuji dengan nikmat, maka dia kata, tengok Tuhan bagi kat aku. Bila dia uji sikit sempit rezekinya, tengok Tuhan hina aku. Baik. Kedua-dua keadaan itu disebut sebagai fitnah. Fitnah ni maksudnya ujian, bukan fitnah yang ngebagi orang tu. Ni fitnah ni ujian. Fitnah dunia ni, ujian dunia ni dua. Satu bagi lebih, satu bagi kurang. Boleh? Fitnah dunia ni memang Allah Ta'ala uji kita ni, satu bagi lebih, satu bagi kurang. Ada masa kita dapat lebih, ada masa kita dapat kurang. Kalau masa lebih kita boleh ambil dada, tengok Tuhan, aku minta semua aku dapat. Aku seolah-olah tengok Tuhan ni dia bagi aku kelebihan. Tapi bila kita dapat kurang, maka kita ngata pada Allah Ta'ala. Kita kata seolah-olah, tengok ni tak ada kerja lain dah ni. Aduh, kita dah minta doa banyak-banyak pun tak dapat lagi. Kita tengah susah ni, patut Allah Ta'ala tolonglah. Seolah-olah kita rasa apa yang berlaku itu adalah penghinaan daripada Allah Ta'ala. Apa yang kita dapat lebih tu seolah Allah nak bagi kemuliaan pada kita. Sedangkan dua-dua itu adalah fitnah, ujian. Yang ujian itu hanya akan lulus pada orang-orang ada irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia dapat rezeki pun dia redha, dia dapat kurang sikit pun dia redha. Kenapa saya sebut kurang sikit? Dia kalau kurang banyak, dia tak dapat. Dia kata kalau kita lebih sikit pada orang, lebih sikit, lebih orang pada kita tu, kalau kita kata jutawan lebih banyak, itu pada mata manusia. Pada mata Allah Ta'ala, pada sisi Allah Ta'ala, kalau yang ni jutawan, yang ni harga dia kerja biasa-biasa, lebih sikit je. Betul tak? Pada mata manusia banyak, kaya dia ni, lebih banyak. Di sisi Allah Ta'ala lebih sikit. Kalau kita okeylah, alhamdulillah, makan cukup, duit gaji dapat. Ada orang dia miskin melarat, rumah tak ada, apa tak ada. Pada mata manusia tahu tak kurang banyak tak? Banyak. Pada mata Allah Ta'ala sikit je. Faham tak kenapa kita kata lebih sikit? Kalau kita nak rasa diri kita dapat banyak, itu kita rasa kita banyak, maka di sisi Allah Ta'ala belum tentu banyak. Bahkan kadang-kadang dia lebih merugikan. Kalau kita rasa kita susah, tahu benar pada orang lebih susah, maka kita pada sisi Allah Ta'ala tu dia sangat sikit. Bila-bila Allah Ta'ala menjadikan seseorang yang miskin paparan ni boleh kaya terus. Dan bila-bila masa Allah Ta'ala boleh ambil harta orang yang sangat kaya ni, bila-bila masa boleh ambil. Jadi seperti mana orang miskin tadi. Sebab tu kita nak sebut fitnah tadi tu, ujian yang datang daripada Allah Ta'ala tadi, dua keadaan tadi, pada sisi Allah Ta'ala dia sangat kecil untuk manusia. Tapi pada mata manusia nampak besar. Kenapa? Oh, dia ni duit banyak, dia ni boleh itu, dia ni. Kita nampak besar. Kita nak, sekarang ni yang kita belajar ni, kita nak letak diri kita kat mana? Kita letak diri kita kat tengah-tengah. Walaupun kita ni ada kelebihan, tapi sekarang ni kita letak diri kita kat tengah. Apa maksud dia? Allah Ta'ala bagi rezeki, kena syukur. Allah Ta'ala bagi rezeki bukan digunakan untuk melihat rendah pada orang. Allah Ta'ala sempitkan sikit. Masa Covid ni kan ramai yang tersepit. Ramai, bukan sikit-sikit orang. Ramai yang terkesan. Adakah kita boleh kata ataupun adakah boleh orang-orang yang terkena itu tengok, betul lah. Aku ni tengok dulu aku minta dapat, sekarang minta tak dapat.
ni Tuhan ni dia nak bagi ni, dia bukan dia mulalah bersangka-sangka tentang Allah Ta'ala itu memberi benda buruk pada dia. Sedangkan dua-dua benda ni benda yang dijadikan ujian pada kita dalam keadaan kita lebih kita bersyukur, kita kurang pun kita bersyukur. Tapi memang itulah ujian, tuan-tuan. Ujian ni dia bukan ujian yang senang pada manusia. Dan Allah Ta'ala gambarkan kepada kita, ada setengah mereka jadi macam ni. Bila dia dapat lebih, tengok aku dapat. Bila dia kurang sikit, mula dia kata Allah hina aku. Kan? Hana, hina. Kan hina, kita rasa terhina. Dia rasa dia kurang itu dia terhina. Sedangkan bukan itulah yang menjadi ukuran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah itu yang menjadi ukuran, kalau selama ni kita dapat kaya, kita rasa kita mulia, bila kita miskin kita rasa hina, maka itu satu, orang kata apa, satu kegagalan kita untuk memahami akan ujian Allah Ta'ala. Dia bukan suruh kita ni konon sederhana je, tidak. Konon ada usaha. Konon ada usaha untuk menjadi orang kaya, konon ada usaha. Tapi janganlah kita tinggal perintah Allah SWT. Tapi kebanyakannya begitulah. Kebanyakannya orang berusaha untuk kaya ni, kebanyakannya kadang-kadang mereka tertinggal. Dia bukan sengaja, dia tertinggal. Kan Nabi SAW pun ada tunjuk kisah kat kita kan. Ada seorang sahabat kan, bila dia solat tu, habis dia solat tu balik. Untuk apa tuan-tuan? Untuk tukar baju dengan rumah dia pun nak solat juga. Pada apa? Apalah balik awal ji, rumah nak pakai gift card dah. Kita tak pernah macam tu. Kan? Kerja dia adalah mengembala kambing orang lah, bukan kambing dia. Kalau kambing dia kaya. Kan? Lalu dia pun berdoa, lebih minta, ya Allah doakan aku, wahai Rasulullah doakan aku. Nabi SAW tidaklah mahu terus untuk mendoakan dia. Nabi pun agak berat untuk mendoakan. Tapi bila Nabi doa dan dia kata, kalau aku kaya, aku dapatlah beribadah dengan lebih selesa. Dia pun diuji. Sahabat itu diuji. Sahabat yang duduk dengan sebelah Rasulullah pun diuji. Bayangkan orang zamannya yang tak ada, yang Rasulullah kita tak nampak, diuji dengan COVID. Dalam keadaan masyarakat kita sebahagiannya kadang-kadang imannya kuat, kadang-kadang imannya lemah. Kan? Betul lah. Bila kita baca ayat ini, dia akan menyedarkan kita, maknanya kena uji ni. Sedih kita kena uji. Suami kena buang kerja, isteri tak kerja. Macam mana isteri nak kena buang kerja? Kerja pun tidak. Jadi isteri tidak kerja, suami kena buang kerja. Anak 5 orang. Anak nak sekolah. Rasa-rasa perit tak tuan-tuan? Perit. Permulaannya memang seseorang itu akan ada rasa kelemahan pada diri dia. Kalau berlaku pada saya pun kita rasa, ya Allah, dah lah kena buang kerja, bini tak kerja. Kalau dapat duit lebih tu pun, berapa lama boleh bertahan? Kalau kita fikir sekadar tu, memang tak boleh hidup, tuan-tuan. Kalau kita fikir, macam mana nak hidup, memang tak lepas. Lepas tu kena datangkan dengan usaha. Saya ada satu rumah, saya cerita. Dia kata staff dia, suami dia bermasalah, teruk sampai nak bercerai. Dia kata teruk bang, dia kata nasihat lah, nasihat, jangan terus nak gunakan kaedah sampai tak nak bunuh diri, tuan-tuan. Nak bunuh diri. Dia kata jangan bukan tu pengakhiran hidup, saya kata. Lepas tu baru ni dia cerita, rumah cerita lagi, dia kata alhamdulillah lah, dia bangun awal sikit, jual kuih, gaji lah RM1,000 lebih lah. Tapi sebab ada anak 2 orang, suami pun buat perangai, ada masalah, jadi akhirnya alhamdulillah hari ni lepas lah dah. Untuk diri dia tu lepas. Saya khabar macam ni lah, khabar kat dia macam ni lah. Jika sesuatu masalah tu datang, bukan dengan cara mengakhirkan hidup itu sebagai penyelesaian masalah. Ada orang dia mengambil jalan mengakhirkan hidup. Maknanya mengakhirkan kehidupan itu bukan jalan keluar. Jalan terjun dalam neraka tu. Tapi kita selagi Allah Ta'ala bagi nyawa,
selagi itulah akan ada lagi rezeki, dan setiap hari itu memang ada rezeki Allah Ta'ala bagi pada kita. Jadi kalau ada tuan-tuan yang tengok video ni, saya kena raikan video ni juga kan, orang yang tengok kan, yang sedang mengalami ujian, maka bukan jalan pengakhiran itu mengakhirkan kehidupan. Setiap orang Allah Ta'ala tuliskan rezeki dia gini, setiap hari. Sekarang lah, kejap lagi kan, cik tak percaya kan, cik turunlah bawah sekejap lagi, cik boli-boli kan, lah ini makan sodap lah pula. Bukan sebab kita rancang hari ni kau nak bolikan lah yang mana, hari ni kita dapat makan, bukan sebab itu warna pun, tapi kerana Allah Ta'ala usul hari ni kau dapat makan, Alhamdulillah. Ada orang itu, kita iman kita ke situ, cara kita fikir tu ke situ. Kerana setiap rezeki itu memang ditentukan untuk kita. Kalau sempit pun ketika itu Allah Ta'ala tidaklah mengharapkan kita ini seolah-olah macam kono bagi sesuatu pada penyembahan kita untuk kita dapat timbal balik. Tak. Ya Allah minta apa? Sabar. Betul? Allah minta sabar. Lepas tu doa. Lepas tu usaha lah. Kan? Usaha lah sikit. Kan? Jadi kadang-kadang ada saya tengok di kalangan orang tu dia berusaha balik. Tak apalah, dah kena buang kerja, dia usaha balik. Ada yang usaha bawa jadi driver kereta, ada yang bawa motor hantar makanan. Tuan-tuan, itulah usaha. Itu usaha. Kan? Kalau keadaan dah Allah Ta'ala masih lebih bagi kudrat, itu usaha. Sebab tu ayat ini dia nak menenteramkan hati kita. Menenteramkan hati orang yang berada dalam masalah. Bukan kita jual ayat ni, siapa nak ayat ni ambil, siapa nak tenteram jual, bukan. Suruh kawan tu baca. Kalau orang tanya saya, Ustaz, kalau orang ni ada masalah kadang-kadang baca ni sebagai satu untuk menenteramkan kita, tak faham, bacalah makna Sebab kalau orang tanya, Ustaz saya ada masalah, baik macam baca ni, cuba baca sama-sama, baca, faham tak? Oh, makna Allah Ta'ala ni dia nak beritahu macam ni Dan bukanlah pengakhiran hidup kita tu berhenti kat situ. Tak. Ada dua. Ada dua cara, iaitu kita memilih untuk menentukan hidup kita ni dengan cara apa dia? Bersyukur dulu. Bersyukur tu bukan bersyukur lah duduk. Buat apa tu? Bersyukur dah. Usaha itu tanda syukur, kan? Buat sesuatu untuk membaiki kehidupan itu tanda syukur. Dan dengan cara juga kita tak tinggal doa, tak tinggal solat, itu tanda juga kita bersyukur. Itu ayat ni. Ayat ini sangat powerful, sangat hebat untuk kita nak renungkan diri kita. Saya terutamanya kan, orang yang muda-muda ni. Sebenarnya orang muda-muda ni dia kena ambil ayat ini sebagai motivasi. Kan? Dalam keadaan hari ni kan. Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sambung lagi, ada beberapa perangai apabila tidak adanya iman. Profesor Hamka ni, saya ambil tafsir daripada Profesor Hamka. Ayat ini juga dia kata alat untuk mengukur tadi. Alat untuk ukur bila seseorang itu dapat nikmat dan juga seseorang itu diuji dengan kesempitan harta, kesempitan hidup. Alat untuk uji dia nama dia iman. Profesor Hamka dia hurai panjang, dia kata iman itu alat dia, alat untuk ukur dia. Alat untuk ukur aku dapat nikmat. Bukan kita berlagak, kita kata tengok Tuhan tengok aku. Tidak, jawapannya alhamdulillah, adalah Allah Ta'ala bagi lebih sikit. Bila kita berlaku sempit, ya Allah bantulah aku. Itu ayat dia. Bukan ya Allah kau dah hina aku, engkau letak aku sama dengan, tak. Engkau ya Allah bantulah aku, itu ayat orang yang ada iman. Ya Allah alhamdulillah ada kelebihan sikit engkau bagi, itu ayat orang beriman. Maka iman tu alat dia. Lalu ayat yang selebih dia kata kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Tonton tengok daripada ayat tu tadi, dia nak bagi tahu kesan dan juga perangai bila seseorang itu yang pertama, dia di hadapannya ada anak yatim, maka dibiarkan. Di hadapannya ada orang miskin, dibiarkan. Di hadapannya ada harta, dia tak kisah harta itu halal atau haram, aku ambil. Dan dia kata dia rasa seronok dengan harta itu, dengan seronok yang keterlaluan. Sampaikan kehidupan dia, itulah dia. Mesti itulah yang kita kalau boleh beronang atas duit. Contoh. Tu. Ni ayat kita lah, ayat orang Melayu kita. Sampai beronang atas duit. Saya pernah jumpa orang kata duit banyak sampai beronang atas duit. Sahanda ke duit sampai beronang kan.
bank kau rumah kau? Tak, rumah lah, tapi duit boleh berenang. Kata mak, boleh makan tak duit tu? Duit tak boleh makan. Tapi sampai tahap macam tu. 1, 2, 3, 4, 5 ayat ini adalah ayat menunjukkan bagaimana mereka berhadapan dengan orang tersebut, satu golongan-golongan tersebut. Mereka ada nikmat, tapi mereka tidak menggunakan iman untuk berhadapan dengan orang tersebut. Apa dia? Bila mereka nampak anak yatim, dia biar. Sedangkan orang yang ada iman, dia nampak anak yatim, terutamanya kerabat mereka, dia akan apa tuan-tuan? Dia akan bantu. Satu. Sebab anak yatim ini disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis, dihuraikan oleh para ulama tentang kedudukan anak yatim ini adalah orang yang tidak apa dia tuan-tuan? Tidak mampu. Anak yatim ni tak mampu. Sebab dia dalam keadaan umur dia kecil. Dia bukan dia dah besar, bukan anak yatim. Wak ni bukan orang anak yatim. Walaupun nama dia yatim. Dia bukan anak yatim. Anak, dia masih lagi kedudukan anak. Memang tidak mampu apa-apa. Tuan-tuan bayang, kita ada anak. Saya 5 anak saya. Jadilah mereka anak yatim. Tuan-tuan, selama ni 5 orang ni bergantung pada saya. Dia bergantung. Kan? Balik rumah, abah, mak. Baik. Satu hari tak ada benda tu. Bukan sekadar dia tak boleh panggil abah, mak. Makan dia, pakai dia, belajar dia, perhatian dia, emosi dia. Anak yatim ni hilang semua tuan-tuan. Sebab tu dalam Quran disebut tentang inilah golongan yang patut menjadi perhatian kita. Apa? Lepas kita kena ambil kira. Kalau keadaan kita pasal anak yatim. Sekarang ni okeylah, anak aku ada ayah lagi. Kalau besok anak aku tak ada ayah, boleh kita kata tak apa, pandailah tu wan esok. Mana boleh macam tu? Pandailah wan esok. Pandailah atuk pak saudara Kalau bapak saudara dia nak jaga, kalau makcik dia nak jaga, kalaulah yang boleh jaga, sekiranya mereka ini ada iman, melihat anak ni anak yang tak ada siapa-siapa, dia ambil lah. Nampak? Tuan-tuan kalau ada anak yatim yang tuan-tuan kau nak, bantulah. Nak bantu ni macam-macam cara bantu. Tak semestinya bawa duduk rumah. Ada orang boleh bawa duduk rumah, rumahnya besar, boleh lah kan. Tapi kalau orang tak ada rumah nak tapi dia ada kelebihan, tak apalah cik dia ni. Kau berapa belanja sekolah kau? Ni cik bayar lah. Okey. Cik nak tengok satu je kau belajarlah pandai-pandai. Cik ni anggaplah macam mak kau. Yang itulah. Okey. Itulah adat kita macam tu kan. Cara kita bergaul tu macam itulah. Cik tak payah nak tolong banyak dah, tapi kau belajar nak baik cik bayar. Berapa yuran kau setahun? 5,000. Tak apalah cik bayar 2,500 ya, contoh. Contoh. 2,500 ni cik cari. Okey. Tu cara bantu. Dah habis dia belajar, umur pun dah mula keluar daripada dah mula dewasa, maka kita sebut tak apalah, kau pun dah habis belajar dah. Cik harap kau dapatlah buat diri kau. Okey dah. Dia pula menjadi ayah. Okey, selesai tugas kita. Kita nak dapatkan dia tu jadi orang yang tidak rasa dia tu tidak ada sesiapa. Dia tu rasa anak yatim ni, itulah perasaan dia. Tanya anak yatim. Kalau mungkin ada yang mengenai anak yatim tu tahulah macam mana erti kehilangan. Kan? Tempat bergantung. Sebab saya dapat tengok anak tu, anak saya sendiri. Dia kata anak-anak dia ni kau tak ada dan sok tak tahulah macam mana. Kita kau berotor taklah berotor benar. Jadi kita kena ambil kira. Bila ayat Quran sebut anak yatim, maka kita ambil alat dia iman. Alat untuk kita nak melihat membantu mereka iman. 2, wala tahaduna ala ta'amil miskin. Alat untuk membantu orang miskin ni apa dia? Iman tadi. Kita rasa Allah Ta'ala bagi aku iman, Allah Ta'ala bagi aku kekuatan ini dalam keadaan aku ada harta. Dengan iman itulah akhirnya kita ambil sikit harta kita bagi pada dia. Sebab orang iman ni dia percaya harta yang dia guna tu akan dapat balasan. Lagi harta yang dia bagi tu akan dilipat gandakan. Benda tu takkan datang kalau tak ada iman. Amalan tersebut kita takkan buat kalau tak ada iman. Kita sebab apa? Berapa aku nak bagi harta aku pada orang? Berapa aku nak tolong orang miskin ni? Lantak dia lah, pergi matilah dia. Biarkanlah dia miskin, biar dia miskin sampai bila-bila. Tak boleh. Sebab tu adanya iman. Sebab tu dalam iman kita ni, untuk membuktikan iman kita itu adanya pada orang miskin, didatangkan kefarduan zakat. Didatangkan kefarduan zakat. Sebab tu iman
dia datang dengan amal soleh. Amal soleh untuk iman kepada Allah Ta'ala berkaitan dengan harta ni, dia datang dengan amal soleh, nama dia zakat. Diwajibkan pada kita nah zakat. Bukan harta ni untuk kau sahaja, harta ni mesti kerana kau dah beriman kepada Allah Ta'ala, kau mesti keluarkan harta kau sebahagiannya untuk kau cari orang yang memerlukan. Tu dia punya kaitan tu, daripada iman, lepas tu amal soleh dia, lepas tu siapa di golongan yang kita nak, anak yatim, orang miskin. Kalau kita bercerita tentang orang yang dibagi kelebihan, kalau dia rasa Allah Ta'ala bagi dia kelebihan, tengok Tuhan muliakan aku. Bila dia sempit, Tuhan hina aku. Orang ni kurang iman, orang ni kadang-kadang tidak ada iman. Kalau dia orang yang beriman, Alhamdulillah aku dapat rezeki, Alhamdulillah. Allah Ta'ala uji sempit sikit, ya Allah bantulah aku, ada iman. Kita nak macam tu, ya Allah bantulah aku, InsyaAllah Allah Ta'ala akan bantu. Baik. Lalu sifat mereka pada harta, wa ta'kuluna turatha aklan lama wa tuhibbunal mala hubban jamma. Itulah di antaranya. Bila orang selalu tanya, Ustaz, apa cerita orang Melayu kita ni berebut harta pusaka ni, berebut harta warisan ni, kenapa? Apa jawapan tuan-tuan? Iman juga. Hamka sebut jawapan dia iman juga. Jawapan dia iman. Jadi kalau tuan-tuan depan saya sekarang sedang berhadapan dengan masalah perebutan harta adik-beradik, kalau tuan-tuan sudah cukup harta, tuan-tuan keluarlah daripada masalah tu. Ni nasihat saya. Ni nasihat saya pada sesiapa yang sedang ada ahli keluarga yang sedang berebut dengan harta. Kalau tuan-tuan rasa aku dah cukup lah, tak apalah, tuan-tuan keluarlah. Keluar tu kenapa? Aku ada iman. Saya nak nasihat sebab kadang-kadang orang tanya masalah ni complicated, tuan-tuan. Orangnya tu akak dia ni macam mana, abang dia macam mana lah, dia bukan apa, dia nak rotan ni, dia nak buat. Tak apalah, kalau kau nak buatlah. Sebab apa tuan-tuan baca tu? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kerana dia suka pada harta tu sampai dia tak peduli siapa punya pun, dia nak, itu peduli. Orang yang beriman dia buat apa? Dia keluar. Orang yang beriman dia keluar. Tak apalah, kau nak berebut, kau berebutlah, dia tak nak. Mana boleh Ustaz? Tak tahu, itu tanya pasal lah. Ni ayah saya khabar. Yalah betul lah. Tapi kalau dah sampai berebut, berparang, berbawa ke mahkamah, tuan-tuan ambil ayat ni, kita ambil, kita keluar. Kerana adanya iman. Kita ambil nak harta tu akan dipertanggungjawabkan. Nanya tak jangan ambil tadi, kau buat apa dulu? Itu antara nasihat saya kalau berlakunya perebutan harta. Kalau kita rasa kita sudah cukup, saya yakin tuan-tuan pasti sudah cukup. Maksudnya cukup ni, kalau ada pun tak tambah sebenar, kalau tak ada pun tak kurang kan. Tapi biasa kalau ada lagi tambah suka. Tapi kita ambil tadi, ambil jalan untuk keluar. Jalan keluar daripada masalah. Ustaz khabar senang lah, ni 3 juta Ustaz, tu saya tak tahulah, itu bukan urusan saya. Kalau tuan-tuan nampak nilai itu, tuan-tuan, itu hak tuan-tuan. Tapi pada pandangan saya, sebab berlaku di seluruh Malaysia ni, kalau kes di mahkamah tu, la ilaha illallah, kita dongar tu pun tak sanggup kan. Nyaman-nyaman omak sendiri, omak saman anak balik, saman, aduh, kita tak seronok. Baru ni ipar dengan ipar pula, kes harta punya pasal ni. Dia tanya, Ustaz, hukum faraid kan kau nak buat? Memanglah hukum faraid kau nak buat. Memang hukum tu kau nak buat. Boleh tak kita nak keluar daripada hukum faraid tu? Saya tanya contoh acik kan, acik ada anak, contoh kan, ada anak kita 7 tahun lah, contoh kan, tahun. Lepas tu dia ada tinggalkan isteri dia. Isteri 4 tahun, 4 isteri kan. Anaknya 20, 5 ni 20. Contohlah, okey. Contoh tak boleh terima tu, saya minta maaf lah. Lepas tu sebab dalam hukum ya. Kalau dia boleh, kita ulang. Contohlah, kalau macam Haji Makno je tahu ingat, tapi saya satu contohnya. Dia kurang berani contohlah. Contohlah je. Baik. Hukum faraid ni kebiasaannya bila ada anak lelaki tu selesai dah masalah. Bila anak perempuan tu, katalah ada anak semua ada lelaki ada perempuan campur kan.
Bila bincang-bincang, okey, ibu dia dapat tak? Kata ibu boleh dapat. Tapi bila tengok serabut, ibu kata tak apalah, anak ramai, alah. Boleh tak macam tu? Apa boleh? Isu tu boleh. Tapi kalau ibu tu susah, contohnya ibu cik pencen, gaji pencen cik tu boleh lah. Kalau nak boleh sekat tanah ni boleh, contoh kan. Kalau ibu tu cukup, ibu kata apalah, cukup lah, kata aku dah cukup dah untuk aku ni. Bersorahlah ke anak-anak ni, anak besar. Okey. Dalam kes yang lain, ibu dia sendiri pun ada memerlukan bantuan. Maka serahlah kat ibu tu yang secukup je untuk ibu tu. Yang anak-anak lain ni janganlah campur. Sekiranya tak ada kaitan. Tak, ini mak kita punya hak. Tu jadi masalah tu. Kau tak faham lah ni. Bukan kita tak faham. Jangan sampai berlaku tadi. Sampai tahap kita rasa, nanti kalau mak aku dapat, bagi tak aku dapat sikit. Jangan macam tu. Nasihat saya pada apabila kita berhadapan dengan kes ataupun berhadapan dengan ayat ini, maka pengajaran yang paling besar dia apa? Kalau kita boleh keluar daripada masalah itu atas iman, keluarlah. Sebab tu syarat saya sebut tadi, antaranya tuan-tuan tengok, cukup, aku dah cukup, alhamdulillah aku cukup. Kadang-kadang kita minta doa, ya Allah cukupkan aku, kan? Allahumma akfina bihalalika, ya Allah cukupkan aku dengan perkara-perkara yang halal, an haramika, dan bukan daripada perkara-perkara yang kau haramkan. Kita minta doa tu, kan? Baik. Itu antara masalah masyarakat hari ni lah yang saya tengok. Ada orang nak mempertahankan juga, ustaz, faraid ni kono buat. Ya betul. Tapi kalau kita nampak penyelesaian yang mudahnya, tak salah. Alah, hak aku tu kan banyak anak pun, 200,000 je ambil lah. Contoh kan. Jangan ustaz, 200,000 ustaz. Golang ni, golang gantai. Kalau itulah yang menjadi ukuran, samalah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Walaupun kita kata hak saya boleh, betul. Tapi kalau benda tu boleh menyelesaikan masalah, kita selesaikanlah. Kalau dengan tuntutan tu boleh selesai masalah, selesaikan. Tapi kalau dengan tuntutan itu bergaduh, adik-beradik bergaduh, tu bergaduh waktu-waktu yang ni tak nak bagi, ni tak nak bagi, maka jadi masalah. Lepas tu kalau boleh, kalau kita rasa benda tu kita sudah cukup dan kita tidak memerlukannya, kita keluar kerana adanya iman. Sekadar itulah pandangan saya. Kalau tuan-tuan tanya, itulah pandangan saya. Bahawa kita nak mengelakkan daripada akhirnya berlaku adik-beradik hilangnya ukhuwah antara saudara, hilang kerana harta. Perebutan harta ni dia bukan benda kecil-kecil, tuan-tuan. Baik. Boleh. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ayat seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala terus menggambarkan kepada kita tentang hari kiamat. Iman tu tadi, yang kita kata alat iman tu tadi, bila kita nampak anak yatim kita bantu, nampak orang miskin kita bantu, kita nampak harta warisan kita amanah terhadap harta warisan, mana yang boleh faraid, mana yang bukan hak kita tak ambil. Orang-orang ini iman dia tu, dia bukan sekadar iman tu yang letaknya dekat dunia sahaja, tapi iman tu membawa ke hari akhirat. Lalu Allah Ta'ala datangkan hari akhirat punya gambaran. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Maka bila bumi ini digoncang dengan goncangan yang sangat kuat. Pernah pergi Genting Highland tak? Cik-cik pernah pergi Genting Highland tak, yang atas Bukit Pampir tu? Pernah kan? Cik pernah? Pernah tak pergi? Cik tak pernah pergi ya? Cuba cik naik yang goncang-goncang tu. Nama DNA shaker tu, goncang-goncang. Cik rasa. Ada yang naik tu contoh kocut gitu kan, naik atas dia ke bawah kan. Saya bukan nak suruh pergi. Saya nak bagi tahu gambarannya orang kena goncang macam tu lah. Goncang-goncang, digoncang-goncang orang tu, habis kusing terbalik. Itu yang orang buat. Itu yang orang buat dalam bentuk mesin tu, digoncang-goncang itu. Yang ni bumi kita goncang. Dan dia bergoncang bukan hanya bergoncang sahaja, dia bergoncang untuk dihancurkan. Dia digoncang untuk dihancurkan, bukan untuk digoncang-goncang apa tu bayar token masuk balik goncang balik, bukan. Itu kita pergi Genting Highland tu. Lepas ni boleh baik rombongan tujuan nak pergi naik benda tu, nak rasa kena goncang. Betul turun aduh, nak pergi ke situ nak ambil macam mana tu, contoh yang saya ada kan. Saya tengok, saya tak naik pun, saya tengok kan naik saya bukan berani pun naik roller coaster, saya tak berani lah tuan-tuan. Jangan dibuat-buat ya. Tuan-tuan letaklah 10,000, saya tak naik dah. 20,000 naik.
Baik. Okey. Nampak kaitan iman tu tadi, bila cerita semua tadi, Profesor Hamka ni bila kita tengok tafsir dia menarik kerana Profesor Hamka ni dia ambil pandangan banyak ahli tafsir. Jadi bila dia simpulkan kat situ, dia punya perkataan tu kemas, kita boleh faham kenapa tiba-tiba kaitan dengan iman. Kerana ayat selepas itu, perbuatan yang tadi tu dia bukan berhenti di dunia. Perbuatan kita ni bersyukur dengan kelebihan, kita bersyukur dengan kekurangan, lepas tu kita nampak anak yatim kita bantu, walaupun dalam ayat itu kata ada orang dia tak nak, dia menolak dia tak tahu pada anak yatim, dia biar pada orang miskin. Tapi kalau orang yang ada iman tadi, dia buat pada baik anak yatim, dia buat pada orang miskin, dia boleh memenuhkan hak-hak harta orang lain. Kalau faraid lah, kalau waris lah, dia boleh penuhikan benda semua tu. Kaitannya dia bawa pada pembalasan hari akhirat. Itu kita faham. Rupanya cerita ni dia tak berhenti kat situ. Ceritanya dia bersambung pada hari akhirat. Amalan yang kita buat ni dia bersambung. Dia ada pembalasan di hari akhirat. Lalu Allah Ta'ala gambarkan dulu adanya hari digoncang, bumi ini digoncang. Dukkatil ardu dakkan dakka. Ardu dakkan dakka. Digoncang dengan kuat. Kalau tengok dalam segi bahasa, bila diulang 2 kali, maknanya teruklah. Bukan seperti yang manusia boleh bayangkan. Lepas tu wajah rabbukal wal malaku saffan saffa. Dan telah datang Tuhanmu ini bukan Allah Ta'ala datang kepada manusia, tidak, telah datang perintah Tuhanmu, iaitu bumi ini dihancurkan dan manusia akan dibangkit dan dihimpunkan di hadapan Allah Ta'ala. Lalu malaikat pun berbaris-baris, ini melambangkan malaikat yang akan mengawal keadaan pada hari kiamat kelak. Ramai. Bayangkan manusia akan dibangkitkan, manusia daripada awal Nabi Adam sampai besok, tak tahu ni 2020, tak tahu 2000 apa, silap-silap 3000, silap-silap 4000, silap-silap 5000, kita tak tahu kan. Kita tak tahu. Yes. Sebab tu Allah Ta'ala sebut aku dengan kerajaan aku. Contoh inna nahnu nazzalna, sesungguhnya kami menuju pada kerajaan Allah Ta'ala ni. Dia punya hamba yang menjadi dalam kerajaan Allah Ta'ala ni ialah malaikat, hamba dia. Dan malaikat ni dia punya ciri-ciri bukan seperti manusia, lambi macam lengkong madan ni kan, dia bukan. Jalan lambek, makan lambek kan, dah tua bongkok. Malaikat tak. Malaikat tu bersayap-sayap. Ya, dia bersayap, bergerak pantas, laju. Tu apa kalau manusia macam dah tua jalan lambek, pokak lah tu contoh. Tu manusia. Tapi malaikat tidak. Kita tu kalau kita nak khabar kita lebih macam mana pun tentulah. Umur dah 50 gugur 3 gigi, 60 lompat gigi gugur, sudah gigi palsu. Tengah-tengah tergolak jatuh gigi. Kata lah mana gigi palsu. Itulah manusia. Yang kita tak boleh nak dabit dada pun sebenarnya. Betul? Nak dabit. Sebab tu ayat-ayat macam ni dia nak menerangkan pada kita, tak dengar hal ni. Cubaan testing. Ayat-ayat ni nak suruh kita sedar kedudukan kita ni manusia yang tak ada apa pun. Yang kita nak tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala itu yang paling bertakwa di kalangan kamu. Takwa orang yang tak buat maksiat, takwa orang yang rajin nak buat ibadah, takwa kalau boleh nampak semua orang ni, kalau boleh nak saja orang buat kebaikan, itu takwa. Jadi kita nampak benda baik, kita seronok buat baik. Nampak benda tak elok, kalau boleh orang lain tak buat, aku pun tak nak buat. Kalau terbuat, fatubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau terbuat, kita pun ya Allah, aku mohon ampun, aku ni manusia lemah. Itu. Nak mendabik dada, elakkanlah. Kita baca gitu kan. Wala tamshi fil ardi maraha, kan? Kita baca kan. Baik. Waji ayauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu didatangkan juga akan neraka, ditunjuk kepada manusia itu neraka. Yauma idzin yatadzakarul insan, dan pada hari itu juga yatadzakarul insan, mereka pun akan sedarlah manusia itu.
wa anna lahu dzikra, dan tidak berguna lagi. Apa yang dia sedar tu dah tak guna dah. Kan? Dalam iklan TV, saya tengok satu iklan TV tu iklan tentang dadah. Dia buatlah cerita tentang budak-budak terlibat dengan dadah. Lalu seorang budak ni dia tak ada duit, dia curi duit ayah dia. Nak beli dadah. Lepas tu tengah-tengah isap dadah tu, naiklah motor. Naik motor, accident. Kita boleh baca dah tu cerita tu kan. Accident. Yang kawan seorang terbaring, hilang kaki. Yang kawan seorang ni patah tangan. Menangis dia, menyesal. Baik. Penyesalan itu tuan-tuan rasa berguna ke tidak? Masih lagi berguna sebab di dunia. Menyesal ke dunia ni berguna. Walaupun pepatah dia tu susah bersesal tidak berguna. Ujung tu kan. Kita ubah sikit. Menyesal di dunia inilah yang paling berguna. Kerana menyesal di akhirat, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia pun berkata, alangkah baiknya lah kalau aku boleh buat sebelum ni, aku boleh buat persiapan sebelum ni, aku boleh apa maksud kalau aku boleh tu? Maksudnya dia dah nak menyesal lah tu. Jadi kita ubah tadi biarlah menyesal di dunia. Kerana menyesal di dunia ni berguna. Janganlah menyesal di akhirat, kerana menyesal di akhirat ni tiada guna. Jadi itulah kita punya motivasi kita. Batu kadang-kadang anak-anak kita ni ataupun orang muda ni kadang-kadang bila dia berlaku pada dia kadang-kadang dia lupa diri kan. Kadang anak muda kita ni batu doa ibu ni kadang-kadang penting. Dia bukan kadang-kadang, memang penting. Bukan kita doa dia ya Allah anak ni dogi kau sumpah dia putih ais. Bukan tu. Yang kita minta sekiranya ada anak kita yang bermasalah tuan-tuan, masuklah kadang-kadang ahli keluarga saya pun ada juga, ada sepupu sepapat kita bermasalah. Yang kita minta, ya Allah bagi dia petunjuk. Mudah-mudahan dia sedar sebelum berlakunya kematian. Sebab bila berlaku kematian tu nanti, selepas tu jadinya yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Waktu tu agak-agak apa yang boleh menyelamatkan dia? Apa yang boleh menyelamatkan dia? Tak ada apa boleh menyelamatkan dia. Kalau tak dia tak boleh selamat tuan-tuan. Kita ambil dia punya perjalanan dia. Dia tak boleh selamat, dia akan ke mana dulu? Waji ayyauma idzin bi jahannam. Orang tu kan masuk neraka dulu. Bukan kita tentukan dia, bukan. Tuan-tuan, menentu syurga neraka bukan tugas ustaz, bukan tugas netizen ataupun orang-orang yang baik, bukan. Bukan tugas kita tentu ni masuk neraka, bukan. Tetapi dalam Al-Quran disebut sekiranya orang ini menyesal di akhirat, dia akan dimasukkan dalam neraka dulu. Kenapa masuk neraka tuan-tuan? Kalau dia beriman, untuk dibersihkan daripada dosa. Lalu okeylah ustaz, maknanya kalau tak dapat taubat ke dunia ni kena masuk neraka dululah. Yalah betul. Lepas tu tahan kau pergi neraka. Itu soalan Yang orang yang menyesal ni, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dia bangkit daripada lepas sangkakala kedua tu, dia bangkit tu dia dah ni apa bodoh ni dah. Dalam keadaan dia tu sendiri sedang teruk dalam keadaan orang yang beriman, orang yang baik, orang yang kalau di dunia dulu dah dia memang berusaha, perjuangan dia tu untuk memastikan dia tu bukanlah dia tu tidak berdosa, tapi untuk memastikan supaya kehidupan dia itu di penghujung dia itu bukan dia tu ada dosa. Kita nak kata kita tak ada dosa, tak ada dah. Sentiasa kadang-kadang ada, kadang-kadang tu banyak, kadang sikit. Sebab tu penghujung hidup kita pastikan kita pergi dalam keadaan sudah tidak ada dosa. Tak ada hutang dengan orang, tak ada hutang dengan Allah Ta'ala. Sebaik-baiknya itu. Sebab tu kita sebagai waris, kalau ada ayah kita tu hutang, selesaikan cepat. Kita nak pergi. Orang-orang yang menyebut yaqulu ya laitani ni, maknanya dia bukan dah tengok neraka tu jadi macam tu. Dia tengok keadaan tu. Itu yang datangnya ayat surah Sejadah kita selalu baca. Saya akan ulang-ulang benda ni sampai lekek dekat saya dan tuan-tuan. Apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Aku dah tengok, aku dah dengar. Ya Allah, pulangkan aku balik kat dunia.
kita tak nak benda tu berlaku pada kita. Kita tak nak benda tu berlaku pada ahli keluarga kita, supaya benda tu di akhirat besok Allah Ta'ala mudahkan kita. Dalam kubur lagi Allah Ta'ala dah mudahkan. Kita nak dalam kubur tu sendiri dah mudah. Kadang-kadang orang yang kalau orang yang memang ketika di dunia ni dia memang lalai betul, sehingga dia matilah keadaan lalai itu, dia penat dalam kubur tu, penat dah. Dalam kubur ni, kalau ya Allah, cerita alam kubur ni, walaupun saya taklah pernah masuk duduk dalam tu 3-4 hari, tapi tuan-tuan tengok lahat tu pun tuan-tuan rasa ponik lah. Cuba tuan-tuan duduk tempat yang sempit macam tu, baring je, tak boleh bangun. Saya pernah buat perumpamaan, kalau diborilah kubur bosa dewan, nak tak? Saya kata ramai akan nak. Sebab dia membayangkan dalam keadaan dia berkapan tu, koman-koman kalau dia rimeh belasnya, dia boleh guling-guling pergi sebelahnya. Sebab gambaran manusia tu, tempat sempit tak boleh bergerak. Tapi kalau tempat besar, dia membayangkan, koman-koman boleh lah, kalau rimeh esnya, guling-guling mustah. Dia membayangkan itu. Sedangkan apa yang dibayangkan itu sebenarnya benda yang tidak sama dah, alam ni tak sama dah. Tapi digambarkan dalam beberapa hadis, duduk di alam barzah itu, itulah ruang dia. Ruang itu boleh dibesar, ruang itu boleh menyempit, bahkan boleh bersilang tulang rusuk, bahkan datang ular yang berbisa untuk mematuk orang yang banyak melakukan maksiat. Itu gambaran dia. Jadi tuan-tuan, kita pilih. Sebab tu kita tak nak besok yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kita tak nak benda tu. Iman tu, kaitan dia iman tu tadi. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Pada hari itu tak ada azab melainkan Allah Taala punya azab. Di dunia azab manusia paling teruk akhirnya mati. Betul. Paling dahsyat azab manusia mati, penghujung dia mati. Azab Allah Taala penghujung dia apa? Thumma la yamutu fiha. Kemudian tidaklah mereka mati. Wala yahya, taklah dihidupkan balik. Maknanya kesakitan yang berpanjangan. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang mengikat melainkan ikatan daripada Allah Taala. Maksudnya tidak ada siapa pun boleh terlepas. Manusia ni kadang-kadang kan, kita biasa berlaku kat kita kan. Kita bawa kereta ada roadblock. Kereta kita rotek mati. Rasa tak? Kereta depan pun rotek mati. Kereta depan kena tahan. Dia tengok kita lebay, pakai kopiah, jalan. Lepas tak? Biasa kena tak? Biasa kena. Dia taklah doa pun, dia cepet pakai kopiah. Assalamualaikum. Kita alihkan perhatian dia pada kita. Dia tak tengok rotek. Kita pun di mana ceramah jalan. Okey. Kita dah berdoa dah mati dan 300 terbang ni. Contoh. Okey, itu contoh Nanti tolong potong video ni, tolong potong nanti Bidat cari saya nanti. Okey. Ada seorang sahabat cerita, kawan saya ada cerita, dia dah tua lah. Cerita yang sama, dia bawa kereta, rotek dah mati juga, tapi dia nak pergi mancing. Lalu dibuka cermin, dia keluarkan mancing tu keluar. Polis tahan. Nampak dah, ni memang kawan ni memang nak kalau tahan ni, tahan. Sambil-sambil tu dia kata, nak pergi mana ni? Mancing. Kebetulan polis tu suka mancing. Tak, ni bukan cerita polis tu jahat, tak. Ni cerita nak cerita manusia boleh terlepeh. Kerana apa? Kerana manusia juga. Manusia jaga manusia boleh terlepeh. Sebab adanya budi bicara. Acik mana mancing? Mana lubuk Lubuk sekian-sekian. Okey, nanti saya pergi. Jalan dah. Lepeh tak? Lepeh. Kerana pancing tu tadi. Kalau manusia terlepeh, wala yuthiqu wathaqahu ahad ni cerita tak ada siapa pun boleh terlepeh hari tu. Di dunia boleh terlepeh. Tapi kalau acik nak cubalah nanti bawa pakai kopiah. Cuba. Kalau terlepeh, alhamdulillah. Kalau terlepeh, jangan cari saya. Apa Ustaz? Tak jadi Ustaz. Sebab tu bila orang tanya, Ustaz, boleh kita baca doa? Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min... Saya kata, janganlah macam tu warna. Kalau rotek kau tahan je lah. Bayarlah 300. Tapi kalau terlepeh, alhamdulillah.
Nak buat macam mana? Memang polis, dia manusia. Polis ni manusia. Kita tengok roadblock kat depan. Habis tahan sampai kat kita, polis tarik tempat dia dah habis. Ni lesen tak ada, rotek mati. Kita sampai tarik agak pagi tadi semai subuh berjemaah agak kita pun mulalah tawasul, padahal tak ada pun, memang hari tu kau tak kena. Kita pun keluar pun memang rotek mati, lesen pun dah lama tak hidup. So cik-cik ni kan macam tu kan, makcik tak lah, biasa pakcik. Dia lupa. Sampai kerajaan terpaksa buat ikut tarilahi. Itu pun lupa. Saya dah tahu dah 2 tahun tuan-tuan. 2 tahun. Saya ingatkan birthday tahun depan, rupa birthday tahun ni. Dia dah lofeh kan. Dia nak cerita memang kalau kena lah. Tapi kalau manusia jaga tu, kalau terlepeh, kalau tak terlepeh, kena. Kita pun tak ada apa-apa. Tiba-tiba di lorong berhenti peperiksaan. Kita orang pertama kena. Dan kita lah yang paling orang pertama kena saman. Yang sebelum kita baru lepas tu dia pun lagi teruk. Lesen tak ada, rotek tak ada, kereta curi. Lepas. Contoh. Kita sendiri tak ada rotek, tak ada lesen, kena. Itulah maksud dia. Oleh kerana manusia tu dia pun boleh terlepas. Wala yuthiku wathaqahu ahad. Tak ada siapa manusia boleh terlepas. Hari tersebut. Jadi macam itulah. Janganlah seorang nak warna terlepas roadblock tu. Dia pisang jarang berbuah 2 kali. Dia tak berbuah 2 kali dah. Lepas roadblock sekali jadilah ya, kali kedua maaf lah ya. Baik. Pada bahagian akhir ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, Allah Ta'ala dia menyeru kepada jiwa-jiwa yang tenang ni. Apa maksud jiwa-jiwa yang tenang tuan-tuan? Orang yang terlepas daripada azab-azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang berjaya dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala dipilih untuk menjadi orang-orang yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita minta. Kita minta supaya kita ni tergolong dalam golongan dipanggil jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa kita kata tenang tuan-tuan? Kerana selepas kematian kita tidak penat. Kerana terlepas pada azab. Bila kita dibangkitkan, kita bangkit dalam keadaan kita tenang menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun keadaan ketika itu sangat merunsingkan. Kita digambarkan bahawa hari kiamat ni orang dibangkit, orang jadi kacau bilau, orang takut, orang meraung, orang bangkit, macam-macam keadaan, macam-macam tuan-tuan. Tapi kita harap, kita minta Allah Ta'ala supaya kita datang kepada Allah Ta'ala itu dalam keadaan mutmainnah, tenang. Ada orang yang akan tenang, ada orang yang akan susah, ada orang yang akan merangkak, ada orang yang akan menyarap. Sebab apa? Susahnya ketika di dalam alam barzah, dia membawa kesusahan kepada hari pada mahsyar. Dia senang kat mana? Senang kat dunia. Kata, kita sonang lah ni Ustaz, tak ada apa dah. Saya tanya tuan-tuan, pagi tadi bangun susah tak? Dia baik. Ada orang macam dah tua Ustaz, biasalah dah terbangun. Tuan-tuan, kalau tak ada hidayah, datang tak surau? Ada. Terbangun ramai terbangun. Orang tua kan dah puas tidur masa muda contohlah kan. Dah puas tidur. Padahal masa anak ramai tu mau tidur tak tidur pun. Kan? Kejap sejam bangun. Itu anak kita. Tapi nak ceritanya, ada orang kita bersusah. Okeylah kalau orang kata Ustaz dah tua ni memang itu baik. Kalau kita daripada muda kita bersusah nak bangun. Tuan-tuan, orang muda cuba bangun subuh. Wih, kami susah. Ni yang cakap pun sama ni. Kita nak pergi semayang subuh ni, nak menghilangkan mengantuk tu. Monong, duduk atas jamban. Duduk kira air. Air dia kira 1, 2. Nak bagi hilang mengantuk. Susah tuan-tuan. Jangan kau bahas senang. Susah. Lepas tu kita kata yang susah, kita nampak senang tu seolah ada rumah ada aircon. Itu fizikalnya.
Tapi perjuangan sebagai hamba tu bukan senang. Orang yang disibukkan dengan contohlah dengan harta, dengan projek contohnya kan. Di antara waktu zuhur asar tu dia kena mesyuarat cerita pasal duit berjuta-juta. Contoh kan. Kalau dia tak duduk situ, dia akan terlepeh benda tu. Dia tak sembahyang lagi ni, maka dia pergi solat. Dia balik, oh sorry, you punya tawaran kami tutup. Susah kan? Tapi kerana dia mengutamakan dengan Allah Ta'ala, agak-agak sempit tak rezeki dia, tak luas lagi. Itu yang kita nak sebut tu. So itu kita nampak perjuangan tu, seolah perjuangan tu alhamdulillah ada pencen, kerja government. Jangan nampak kerja government itu senang seperti itu kalau tidak ada perjuangan rohaniah kita tu. Maknanya kalau kita nampak kesenangan kat dunia tu seperti itu, apalah dah tua so ada pencen jadilah. Maknanya kita tak merdeka lagi tu. Merdeka rohaniah kita tak merdeka. Jangan nampak kemudahan itu sebagai benda yang menyenangkan kita. Kita takut kemudahan itu besok yang akan mengazab kita di akhirat. Itu kadang-kadang kalau orang macam kawan-kawan saya kerja government semua ni kan, alhamdulillah senang. Dan kita cakap, senang ni pergilah masjid, pergilah apa kalau boleh terlibat aktiviti dakwah, pergilah aktiviti dakwah kan. Supaya adanya sumbangan, ada je ikhtiar susah kita sikit. Kena ada ikhtiar susah. Ikhtiar susah. Padahal kita ni nak kena istiqamah datang masjid setiap waktu. Itu kena ada ikhtiar istiqamah. Bukan senang. Benda tu susah. Siapa khabar senang tu, alhamdulillah lah dia dah dapat kedudukan tu. Pada saya satu benda perjuangan. Sampai mati itulah perjuangan. Nak kokal tu. Bukan senang. Dia sebab itu kita nak supaya kita datang pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala seru, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Walaupun dalam kita punya tafsir ni dia ada sebut beberapa nafsu, nafsul lawamah, nafsu amarah, nafsul mutmainnah. Dia sebut apa dia nafsul mutmainnah ni apa tuan-tuan? Dia kata Al-Quran dia ada sebut 3 peringkat nafsu. Tingkatan pertama nafsu diri manusia tu nafsu ammarah. Apa dia nafsu ammarah ni? Yang mendorong seseorang melakukan perkara mungkar. Dia bukan marah ya. Kita membayangkan nafsu ammarah ni marah ya, kerja bongih ya kerja kan. Itu salah satu. Nafsu ammarah ni yang mengajak kita melakukan perkara mungkar, baik di hadapan manusia ataupun di belakang manusia. Ada orang bangga buat kejahatan, contohnya Robin Hood. Dia curi dia orang, bagi kat orang miskin. Itu dia bangga dengan kejahatan dia. Kita tak boleh terima benda tu. Walaupun ada khabar kita kena jadi Robin Hood. Itu cerita falsafah orang barat. Yang kita faham, benda yang baik, benda sedekah, cari benda yang baik. Yang tu kan. Nafsu ammarah. Dan kita tidak boleh bangga dengan kejahatan yang kita buat. Kita jangan bangga dengan maksiat yang kita buat. Hari ni kalau tengok dalam handphone, kadang-kadang anak-anak muda kita, terutamanya yang perempuan, bangga buka aurat. Itu masalah. Yang tu tak tahulah. Kalau saya pada pandangan saya secara peribadi, kalau disebut sebagai pendakwah, saya rasa itu di antara kegagalan saya. Kita tak boleh dabik dada, banyak panggil ceramah ustaz, dapat ceramah tak. Saya pun kena rasa, ya Allah, gagalnya aku untuk nak seru orang yang macam ni supaya elakkan daripada buat maksiat. Walaupun dia bukan konal kita pun, tapi kita ada kita rasa gagal lagi. Satu lagi kita gagal atau perkara-perkara, bukanlah gagal tu kita jahat benar, kita ni teruk benar. Kita kena ada rasa kurang lagi. Apa dia? Nak menyedarkan masyarakat supaya menghentikan perbuatan syirik. Mengutamakan bomoh-bomoh. Cari dukun. Akhirnya kepercayaan itu ada khurafat. Itu di antara perjuangan. Benda ni kita kena ambil kira. Ustaz-ustaz dia kena ambil kira. Jangan kira ceramah orang baik-baik macam ni selesai. Tak selesai lagi. Lepas tu kadang-kadang bila khabar ceramah kat masjid ke apa, ya, ceramah kat masjid, orang yang sudah ada hidayah, pada mereka sudah ada hidayah, mereka mencari kebenaran, mereka usaha datang, alhamdulillah. Itu satu kelompok. Yang kelompok satu lagi, dan kelompok ini biasa lebih sikit daripada kelompok yang di luar sana. Yang tu kadang-kadang kita rasa, ya Allah, susahnya dakwah ni, susah. Tapi nak kena duduk juga. Bila mana langkah telah terdorong, tibalah penyesalan diri. Orang yang menyesal,
Orang yang bila melakukan sesuatu kesalahan, bila dia menyesal, dia dipanggil sebagai nafsul lawamah. Ni tuan-tuan nilailah. Tuan-tuan nak duduk dekat amarah ke, nak duduk dekat lawamah. Jadi kebanyakan kita ni biasa lawamah. Dah baik-baik kan, alah salah tu, tuan-tuan. Tak betul. Maka kita pun astaghfirullah. Nampak? Kita sebut astaghfirullah datang daripada nafsu jiwa lawamah. Dia menyesal apa yang dia dilakukan. Kita terkasar dengan suami, astaghfirullah, bang minta maaf. Kita terkasar dengan isteri, yang abang minta maaf. Itu di antara dipanggil nafsul lawamah, jiwa yang merasakan. Dia kata itulah dalam bahasa kita sehari-hari dinamakan tekanan batin atau merasa berdosa. Rasa berdosa, itulah dia nafsul lawamah. Baik. Kerana pengalaman dari tingkat dua nafsu tadi itu, iaitu nafsu amarah naik kepada lawamah, maka dipanggil kita dapat naik mencapai nafsul mutmainnah, yakni jiwa yang telah mencapai tenang dan damai. Jiwa yang telah melalui berbagai jalan yang berliku. Tuan-tuan macam tuan cik-cik semualah. Jauh dah jalan, dah 60 tahun hidup dah. Betul cik-cik sebut, alah cik dulu makan garam pada kau. Dia bukan masalah makan garam tu, dia masalah sudah banyak pengalaman yang dilalui, yang susahnya, yang senangnya, masa malasnya, masa rajinnya. Sekarang ni dulu tak reti apa-apa, tak reti baca Quran, sekarang dah reti baca Quran. Maknanya perjalanan tu dah lalu dah, dia dah tengok dah. Maka perjalanan itu yang akan mengajar kita, akan ajar, akhirnya jadilah dia sebagai jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang. Sehingga dia tidak lenguh, dia tidak mengeluh lagi beribadah, dia tidak mengeluh lagi melakukan ketaatan. Kalau macam saya ni, lawamah ni mengeluh, kalau panik tu mengeluh. Tapi bila kita dah lalu banyak cabaran, maka kita pun kata, insya-Allah setakat ini aku cuba untuk istiqamah. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita dapat menyambut tadi bila Allah Taala kata fadkhuli fi ibadi. Kita cerita ibadur rahman tadi, ciri-ciri dia kalau kita kaitkan dengan ayat ini, Allah Taala seru tadi orang yang ciri-ciri ibadur rahman tu, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Natijah ibadur rahman tadi tu, natijah orang yang mengabdikan diri kepada Allah Taala tadi, wadkhuli jannati. Wallahu a'lamu bissawab. Ada soalan? 1, 2, 3 soalan kah? Kalau ada, kalau tak kita berhenti di sini dulu. Kita akan jumpa pada minggu yang akan datang. Selamat menyambut kemerdekaan, selamat Hari Malaysia. Apa ni nak pergi kibar bendera kat noh? Ada lah Ustaz dari Malaysia ni. Baik, insya-Allah petang ni ada program di Paroi nah, Kampung Paroi Hari Malaysia. Diminta sampai tazkirah, tak tahulah apa. Ustaz sampai tazkirah pasal Hari Malaysia. Apa ni cerita Hari Malaysia ni kan? Nantilah tengok lah kan apa yang ada. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada minggu yang akan datang untuk sesi yang seterusnya. Kita akan bawa juga tadabbur pada bahagian-bahagian ayat Quran yang lain untuk kita tambah lagi pengetahuan kita berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal ardu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.